Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita untuk kita memperbincangkan berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Syukur alhamdulillah, dalam keadaan yang penuh kekurangan, dalam keadaan yang biasa-biasa sahaja, dalam keadaan kita diuji dengan ujian-ujian seperti COVID-19, PKP dan sebagainya. Tetapi ini tidaklah menyebabkan kita berputus asa sehingga kan kita katakan aku dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Sedangkan Allah SWT sebenarnya uji kita sedikit sahaja. Yang penting kita sudi untuk apa? Terus mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Sedangkan petunjuk itu pun sebenarnya adalah untuk menenangkan kita, untuk membantu kita. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita ni manusia penuh dengan kelemahan. Saya sendiri penuh dengan kelemahan, dan kadang-kadang kita buat suatu perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Tetapi itu tujuannya kita membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu antaranya menunjukkan bagaimana orang-orang yang hebat juga ada melakukan kesilapan dan kesalahan. Tapi bezanya antara mereka dengan kita adalah mereka sudi untuk kembali. Itu daripada sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka, Allah redha kepada mereka, mereka juga redha kepada Allah SWT. Mereka-mereka ini ada yang membuat kesilapan pun, tetapi bezanya apabila Allah SWT memerintahkan suatu perkara, mereka tidak bertangguh dalam melakukan perkara tersebut, dan mereka sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Al-Quran bukan nak mengharapkan kesempurnaan, tetapi kita baca Al-Quran ini untuk menjadikan kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai hamba tahu kalau kita buat silap, kalau kita buat salah, kalau kita ini ada maksiat yang kita lakukan, na'udzubillah. Tetapi sebagai manusia pasti kita ada kekurangan-kekurangan. Kita tahu kepada Tuhan mana yang hendak kita kembali, bagaimana kita hendak kembali. Baik, tayyib. Tanpa kita melengahkan masa, sebelum itu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tayyib. Kita dah bincangkan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ayat 45, minta maaf. Ayat 45 dalam Al-Quran ini. Alhamdulillah 45 dah, sedar tak sedar rupanya kita dalam surah Ali Imran sampai ayat 45. Di mana kita telah pun memperbincangkan berkenaan perkara yang sangat menarik, itu berkenaan dengan bagaimana Allah SWT menceritakan kepada Maryam itu sendiri, dan sebenarnya juga kepada kita bagaimana dia ini akan melahirkan, mengandungkan seorang bayi lelaki. Dan bayi lelaki ni bukan bayi lelaki biasa-biasa lah kita kata. Ni bukan biasa-biasa punya. Ni bukan biasa-biasa. Yang ini adalah bayi yang sangat istimewa, di mana dia sekejap kecil lagi, dalam buayan lagi, sampailah dia dan juga ketika dia dewasa, dia boleh berkata-kata dengan petah lah. Dan dia termasuk Allah chop dia, Allah ada chop moho lah kita kata. Allah iktiraf dia, bukan iktiraf dia sendiri.
Bukan kata aku ni pandai, banyak baca kitab, pandai bahasa Arab, sendiri angkat diri sendiri, sendiri naik lift, sendiri tekan lift gitu. Orang kata angkat bakul sendiri kan. Tak. Yang ini diiktiraf sendiri oleh Allah SWT bahawa dia ini daripada wa minas salihin, daripada kalangan orang-orang yang soleh. Jadi Maryam mengatakan, bertanya kepada Allah SWT, bagaimana aku boleh dapat anak? Sebelum ni kita dah bincang, Allah kata Allah buat apa sahaja yang dia nak. Bila dia kata kun fayakun, maknanya dia berkehendak sesuatu, maka jadilah. Sebab tu kita kata bila kita nak buat suatu perkara, kita kata insya-Allah, sekiranya Allah mengkehendaki. Kita cuba sedaya upaya, tetapi kehendak Allah tu mengatasi kehendak kita. Zaman COVID-19 ni sebenarnya untuk orang yang nak belajar, untuk orang yang nak belajar, orang yang nak belajar berkenaan ini, sebenarnya kita boleh lihat dalam COVID-19 banyak sekali perkara yang kita tangguhkan, tetapi sebenarnya Allah, kita plan, tetapi Allah mengkehendaki sebaliknya. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita nak belajar, kita boleh belajar daripada kehidupan kita sekarang bahawa setiap yang berlaku itu hanya dengan kehendak Allah. Dan Allah berkehendakkan Nabi Isa AS ini dilahirkan, dikandungkan oleh Maryam itu tanpa ada perantaraan manusia, tanpa ada perantaraan ayah. Tidak perlu Maryam ini disentuh oleh mana-mana lelaki, tapi Allah dengan kehendak dia, Allah boleh lakukan. Kebiasaannya manusia itu memerlukan asbab. Untuk dapat anak mesti ada benih lelaki dan benih wanita. Mesti ada kedua-duanya, mesti ada lelaki dan wanita. Tetapi dalam kes Nabi Isa AS, Allah SWT berkehendak supaya perkara itu tidak perlu ada. Seperti mana Allah berkehendak Nabi Adam AS tak perlu ada ibu dan ayah, boleh jadi pun. Tak ada masalah. Jadikan daripada tanah, direct, straight sahaja. Allah bolehlah lakukan apa yang dia kehendaki. Dan kita telah tahu bahawa Allah ceritakan berkenaan dengan Nabi Zakaria bahawa kejadian kelahiran Nabi Yahya juga bukan sesuatu yang biasa-biasa. Sebab apa? Sebab Nabi Zakaria telah sangat tua dan juga isterinya mandul, tetapi masih Allah boleh benarkan untuk mendapat anak. Itu. Dan kejadian kita juga, kita duduk dalam kandungan ibu pun bukan sesuatu yang biasa-biasa. 9 bulan tanpa perlu cari rezeki, Allah bagi rezeki kepada kita melalui ibu kita. Allah pelihara kita dalam rahim ibu kita. Itu dia. Kemudian Allah cerita bahawa ada mujizat Nabi Isa AS ini, antaranya dia boleh buat daripada tanah liat, dia boleh bentuk daripada tanah liat tu seekor bentuk burung. Tanah liat bentuk burung, tanah liat biasa sahaja. Kemudian dia boleh bentuk dengan izin Allah. Allah suruh dia tiup, jadi seekor burung yang benar dengan izin Allah SWT. Bukan tanah liat bergerak, memang betul-betul jadi burung yang betul. Itu semua Allah kata biiznillah. Kemudian Allah kata boleh sembuh orang sopak, orang buta, boleh hidupkan kembali orang mati. Allah kata dengan kekuatan Nabi Isa ke? Tidak, dengan izin Allah SWT. Dan juga mujizat-mujizat yang lain, semuanya nak menunjukkan bahawa itu semua biiznillah, dengan izin Allah SWT. Kita manusia biasa, kita ini bukan Nabi. Kita orang yang berkahwin, melakukan hubungan suami isteri. Bukan semua orang melakukan hubungan suami isteri itu ada-ada. Sebab anak itu juga dengan izin Allah SWT. Itu yang kita belajar. Jadi kehebatan yang berlaku yang pada manusia itu, pada Nabi Isa AS, bukanlah kehebatan Nabi Isa AS itu, tetapi adalah kehebatan oleh pencipta kehebatan itu sendiri. Pencipta keajaiban itu, iaitu Allah SWT. Itu yang Allah nak suruh kita lihat. Bukan kita lihat kepada perkara yang ajaib. Kita kata bukan lihat pada perkara yang karamah, pada mujizat itu, tapi lihat pada pencipta mujizat itu. Lihat pada pencipta karamah. Itu dengan cara kita melihat begitu, kita akan menyembah Allah SWT. Kata kita lihat kepada keajaiban, kita akan menjadi penyembah kepada keajaiban. Itu yang berlaku kadang-kadang di kalangan masyarakat kita. Kita lihat satu yang kita sangkakan karamah, kita menjadi penyembah kepada orang yang melakukan karamah itu. Itu bahaya kepada akidah kita. Sedangkan apa yang Allah SWT nak ajar kepada kita, kita jadi kepada penyembah, kepada pembuat, kepada keajaiban itu,
iaitu Allah SWT. Dan Allah dalam diri kita sendiri tu banyak sekali tanda keajaiban yang ada pada Allah SWT, yang datang daripada Allah SWT untuk manusia yang hendak, yang dilapangkan dadanya dengan Islam, yang dilapangkan dada dengan hidayah, dilapangkan dengan tanda kekuatan untuk ada basirah, untuk memahami keajaiban itu. Ini semua adalah datang daripada Allah SWT. Mudah-mudahan mata kita tidak buta. Allah buka mata hati kita untuk melihat perkara-perkara ini. Jadi, dan kita dapat lihat bahawa apa yang diberitahu oleh Nabi Isa, dia kata, aku ni sesungguhnya Allah itu adalah apa? Adalah Tuhan ku dan Tuhan kamu, maka ibadatlah kepadamu. Inilah jalan yang betul, yakni jalan yang lurus. Nabi Isa tidak pernah menyuruh manusia menyembah dia dan mengatakan bahawa dia adalah Tuhan, sebahagian daripada Tuhan ataupun anak Tuhan. Tidak. Dia kata, sembahlah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Dan apabila Nabi Isa rasa bahawa ada tentangan terhadap dia ini, maka dia bertanya, siapa yang nak ikut dia? Ada orang yang nak ikut dia, itu siapa? Hawariyun, yang sentiasa bersama dengan Nabi Isa. Seperti mana Rasulullah SAW, dia ada sahabat-sahabat yang mendukung dia. Dia kata, mereka kata kami beriman kepada Allah dan saksikanlah, yakni wahai Nabi Allah Isa alaihissalam, sungguhnya kami adalah orang-orang Islam, yakni orang-orang yang berserah bulat kepada Allah. Tak ada istilah Nasrani, tak ada istilah Yahudi, yang ada cuma Islam. Hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita juga adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka semua, Nabi Isa bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Nabi Isa adalah orang Islam. Bi'anna muslimun, kami adalah Islam, yakni berserah tunduk patuh kepada Allah SWT dengan sebenar-benar ketundukan kepatuhan, yakni berserah bulat-bulat kepada Allah SWT. Dan insya-Allah dia punya kisah dia bersambung selepas ini, insya-Allah ba'da qalil. Okey, kita terus masuk kepada ayat yang ke-53, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan bagi kekuatan untuk kita berbincang berkenaan dengan ayat Allah ni dengan ringkas-ringkas, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Jadi Allah SWT menceritakan dalam ayat 53 apa yang dilakukan oleh Hawariyun ni, ataupun apa yang dituturkan oleh Hawariyun ini, yang mereka ini tahu bahawa Nabi Isa ini ditentang. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa ni ditentang. Jadi apa kata mereka? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Mereka kata Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Apa mereka kata? Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan. Dia kata apa? Rabbana amanna bima anzalta. Kami telah beriman apa yang telah engkau turunkan. Wattaba'na rasul. Dan kami ikut Rasul. Jadi itu syahadat kita sendiri pun, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adanya bersaksi kepada Allah SWT, bersaksi kepada kewujudan, keesaan Allah SWT, tidak mensyirikkan Allah SWT. Allah SWT berpahambakan diri hanya kepada Allah SWT. Daripada sudut ubudiyah, uluhiyah dia, ilahiyah dia, kita beriman kepada keesaan Allah SWT, dan kepada kita ini wajib untuk menyembah dia, memperhambakan diri, dan kita juga bersyahadat kepada, bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW daripada segi syariat, tata cara untuk kita beribadah, untuk kita memperhambakan diri, mesti ikut seperti mana ajaran yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Seperti mana Hawariyun ni dia kata, wahai Tuhan kami berikrar, yakni kami beriman, kami percaya apa yang telah engkau turunkan, yakni kitab apa turun? Taurat. Kemudian setelah Injil, Nabi Isa dia tahu tentang Taurat, dia tahu selok-belok Taurat, dia berkulit ke kulit dia, kita katakan macam tu, dan dia tahu penyelewengan yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan dia juga didatangkan kitab yang baru, iaitu kitab Injil, yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Itu dia. Jadi apa yang dilakukan, yang diikrarkan oleh Hawariyun ni, mereka ikut apa yang diturunkan Allah, iaitu kitab-kitab Allah, terutama Injil ni, kitab yang sebelum kitab Quran ni, kitab yang latest. Jadi, dan dia juga kena ikut apa?
Rasul itu, iaitu Isa alaihissalam. Kerana Isa alaihissalam yang faham kitab yang dibawa itu. Dan dia kata apa? Faktubna ma'asyahidin. Maka tulislah kami, catatkanlah kami berserta orang-orang yang menjadi saksi, minasyahidin. Jadi Rabbana amanna, Tuhan kami dah percaya, kami dah beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah diturunkan, wattaba'na rasul, dan kami ikut Rasul. Kita kata itiba' Rasul. Kul in kuntum tuhibunallah, jika benar kau cintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Itu dia. Mesti ada syahadah dia, baru sempurna. Kalau tak sempurna syahadah kita, mesti ikut Allah, mesti ikut Rasul. Kemudian kita minta seperti mana Hawarin ini minta, faktubna, dan juga apa? Faktubna, dan catatlah, tulislah kami, suratkanlah kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Daripada orang yang zaman dulu sampailah ke akhir zaman, kita nak dikumpulkan bersama orang-orang yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sebenarnya kita harapkan, iaitu yang hendak kita belajar daripada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu telah meminta, kenapa kita pula tidak mahu meminta? Orang-orang terdahulu telah pun mendapat petunjuk, telah mendapat hidayah daripada Allah SWT. Kenapa kita hendak berlengah lagi? Dan itu tujuan Allah tunjukkan kisah-kisah orang yang terdahulu, untuk kita ikut, untuk kita tahu bahawa mereka juga menghadapi kesusahan, tetapi mereka tetap dalam mengikut sunnah Rasul mereka yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Maka mereka minta supaya ditetapkan bersama orang-orang yang menjadi saksi, yakni orang yang memahami benar berkenaan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, supaya kita tidak terpengaruh daripada anasir-anasir selain daripada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita hendak ketetapan itu. Sebab terutama kalau kita lihat pada zaman ini, cabaran-cabarannya, orang-orang yang mengaku mengikut Allah dan Rasul pun macam-macam versi. Dan kita minta supaya Allah SWT tetapkan kita dalam versi yang paling benar, versi yang benar, supaya amalan kita ini tidaklah sia-sia, akidah kita ini tidaklah lari daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Wallahu itu secara ringkas. Okey, kita tak nak lengah-lengahkan masa, kita terus saja. Kemudian Allah SWT nyatakan lagi dalam ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita telah bincangkan sebelum ini bahawa Nabi Isa mengetahui, merasai bahawa ada penentangan terhadap diri dia. Jadi dia minta kepastian, minta persaksian mana-mana kaum yang hendak mengikut dia, supaya boleh dia ajar tentang Islam dan sebagainya, atau boleh bantu dia untuk menyebarkan ajaran ini. Kerana kita tahu kalau kita menyebarkan sesuatu ajaran yang benar, kita memerlukan kepada bantuan, tak boleh hidup seorang-seorang begitu. Jadi dia minta orang yang benar-benar faham apa yang dia bawa ni. Maka Allah SWT datangkan Nabi Isa ni orang Hawariyun. Dan kita tahu bahawa perkara ini menyebabkan adanya ayat ini menunjukkan bahawa akan adanya penentangan terhadap Nabi Isa AS. Dan tentu saja seperti mana Allah nyatakan dalam ayat 54, wa makaru wa makarallah, sesungguhnya mereka merancang dan Allah juga merancang. Orang-orang kafir itu merancangkan tipu daya, hendak membunuh Nabi Isa. Allah SWT juga merancang tipu daya. Dan kita tahu perancangan Allah SWT itu adalah lebih baik. Dia mengatasi, dia cross, dia lebih dulu, intercept dulu lebih daripada apa yang orang yang rancang. Kita rancang, Allah dah lama dah tahu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi perancangan Allah tu lebih baik. Kita rancang macam-macam kan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. 2 kali dah tak boleh balik raya kan. Rancang macam-macam, tertangguh. Tapi tentu saja kita katakan bahawa perancangan Allah itu lebih baik. Itu dia. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada media sosial,
Kalau kita kata media sosial, apa guna media sosial? Tentu saja untuk orang bersosial tanpa mengenal batas sama lelaki atau perempuan. Batas-batas kemanusiaan, batas-batas agama tidak diperlukan dalam media sosial. Tetapi perancangan Allah itu, mereka ada tipu daya untuk menghancurkan manusia supaya mengikut jalan-jalan orang-orang yang tidak menjaga diri, maruah mereka, maruah agama. Tetapi Allah SWT, perancangan Allah tu lebih baik, tipu daya Allah tu lebih baik. Lihat Allah jadikan media-media sosial ini, YouTube misalnya, apa semua itu boleh kita gunakan sebagai jalan yang baik untuk menuntut ilmu dan jalan dakwah. Kalau kita menggunakannya dengan baik. Itu semua mereka merancang untuk melakukan sebaliknya. Allah perancangan, tetapi perancangan Allah itu lebih baik. Allah balas tipu daya mereka itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu, mereka merancangkan tipu daya hendak bunuh Nabi Isa. Allah pun balas tipu daya mereka. Dan ingatlah, dan Allah itu wallah khairul makirin. Allah tu sebaik-baik, sebijak-bijak, yakni melakukan tipu daya, yakni menggagalkan segala jenis strategi tipu daya apa saja. Itu kita kata wa makaru wa makarallah. Jadi orang Yahudi ni mereka jahat, mereka licik. Antara mereka ada yang buat perancangan yang halus, dia terperinci. Jadi kalimah makara ni tak semestinya untuk rancangan jahat saja. Cuma dalam rancangan, dalam perkara ini adalah rancangan jahat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Antara yang mereka lakukan kalau tengok dalam sejarah, mereka hasut Raja Rom untuk tuduh Nabi Isa AS ni dan kumpulan baginda ni sebagai orang yang nak buat rebellion lah, untuk buat perancangan untuk gulingkan kerajaan. Mereka nak bunuh Nabi Isa tapi mereka tak mampu nak bunuh sendiri, maka ada orang dalam yang duduk ada orang yang bantu mereka ini untuk menghasut Raja Rom ni. Wallahu a'lam. Itu menyebabkan Rom bertindak untuk memerintahkan supaya ditangkaplah Nabi Isa AS ni dan mereka ini disalib. Kita lihat zaman sekarang pun, kalau ada tak setuju dengan suatu misalnya Asatizah bercakap berkenaan dengan suatu perkara yang bertentangan dengan amalan-amalan masyarakat setempat, maka ada yang buat laporan kepada Jabatan Agama dan sebagainya, kata dia membunuh dakwah itu, kita membunuh karier itu biasa. Tetapi kebenaran tidak boleh disekat, sebab kebenaran akan sentiasa bergerak walau bagaimana pun. Macam mana pun tak boleh, tak ada apa-apa pun, masih lagi boleh menyampaikan dakwah mengikut kapasiti yang boleh dilakukan. Itu saja. Itu sebenarnya. Jadi Allah rancang, dan tentunya perancangan Allah itu lebih licik dalam merancang. Itu. Dulu orang tak bagi, kalau bertentangan sikit dengan apa amalan masyarakat, ada mungkin tak boleh nak ceramah kat masjid ke mana. Sekarang semua orang tak boleh ceramah kat masjid, semua orang kena ceramah rumah-rumah, dekat rumah. Jadi perancangan Allah terbaik. Yang penting bawa ajaran yang benar, dan fakta yang betul. Kita kata wallahu khairul makirin. Allah tu sebaik-baik rancangan. Jadi rancangan mereka belum tentu lagi berjaya, tapi rancangan Allah itu pasti akan berjaya. Dan akhir nanti kita lihat bahawa Allah SWT bagi keselamatan kepada Nabi Isa AS. Maka sebab tu, kalau kita sepatutnya apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, apa kita nak belajar dalam ayat kita sedang lihat ini, itu kita kena bergantung sahaja kepada Allah SWT. Sebenar-benar pergantungan. Ya Allah, rezeki aku putus ya Allah zaman Covid ni. Jangan risau, kita ada fully sponsor sebenarnya. Kita ada sponsorship, kita ada sponsor, kita ada fully sponsor. Ada Allah boleh bantu kita, Allah boleh sponsor kita, jangan risau. Sebab tu kita kata kita kena gantung kepada Allah SWT. Macam mana pun orang kafir ni, musuh Islam ni, banyak sekali musuh rancangan dia untuk menjatuhkan Islam yang kita sendiri pun tak tahu. Ya, apa kita boleh buat, apa kita nak buat, kita bukan tahu apa. Kita dengan teknologi pun tak ada yang tak setanding mereka. Jadi tak ada apa yang kita boleh harapkan melainkan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai wakil kita. Ingatlah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmat Allah, rancangan mereka ini kalau takkan berjaya, apa saja rancangan manusia ini untuk menjatuhkan Islam tidak akan berjaya jika Allah tidak
benarkan. Jadi tak perlu kita nak sibuk-sibukkan dengan teori konspirasi yang pelbagai ni. Kita kena concentrate sahaja, jalani kehidupan kita ikut seperti mana yang Allah SWT tunjukkan, dan jauhi apa yang Allah larang. InsyaAllah akan selamat dunia akhirat. Itu menyebabkan hidup kita senang dan mudah. Itu sebenarnya yang kita kena beri perhatian. Wallahu a'lam. Hanya Allah SWT yang mengetahui segala-galanya. Ini sebenarnya pelajaran yang kita boleh kutip dalam Al-Quran ni banyak sekali. Itu kita katakan bahawa Quran ini, kita datang dalam Quran ni untuk apa? Untuk kita mengubah diri kita supaya menjadi lebih baik. Sejajar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam wahyu ni. Kita lihat Nabi Musa AS, apabila dia bertanding dengan ahli-ahli sihir tu, dia rasa gerun sedikit, dia rasa perasaan takut tu timbul. Allah tenangkan dia dengan wahyu. Allah tenangkan dia. Maksudnya wahyu dah datang untuk menenangkan hati dia. Itu sepatutnya kita dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. Ayat 55. Idh qala Allah. Okey, kita bacakan. Sebentar tuan-tuan. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Jadi Allah SWT berfirman lagi dalam ayat 55 tentang Nabi Isa, Nabi Allah Isa AS ini. Apa kata Allah SWT? إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا Isa. Ingatlah ketika Allah SWT berfirman, wahai Isa, ya Isa, ini sesungguhnya aku. Ini satu penegasan. Maksudnya bukan sesuatu perkara yang main-main. Allah serius. Ini sesungguhnya aku mutawaffika fika. Wahai Isa, aku akan ambil kamu dengan sempurna. Ini kalimah yang kita nak lihat, mutawaffik, yang menyebabkan para ulama berselisih. Allah SWT berfirman ni, dia ni akan ambil semua sekali roh dan jasad Nabi Isa AS. Itulah yang dimasukkan dengan mutawaffika dalam ayat ini. Sebab apa tuan-tuan? Perkataan mutawaffik ini dalam Quran betul ada masanya digunakan untuk kematian. Wafat digunakan untuk mati. Tetapi kita kena tahu bahawa maksud asal mutawaffik ini adalah sempurna. Bermakna apabila manusia itu dimatikan, maka Allah telah menyempurnakan umur dia di dunia ni. Tetapi dalam kes Nabi Isa AS, Allah SWT menyempurnakan umur dia di dunia ini dengan cara mengangkat dia dengan jasad dan roh ke langit. Jadi wafat ini bukan sahaja digunakan untuk mati, tapi dia adalah lafaz kiasan saja untuk mati dan juga untuk tidur. Maksudnya tidur pun Allah boleh guna untuk wafat juga. Sempurnakan. Kita bila tidur ni maknanya kita telah sempurnakan hari kita ini kan. Kita dah habis dah hari kita, kemudian kita tidur. So wafat boleh digunakan perkara tersebut. Kerana Quran juga menggunakan perkataan mati tu dengan menggunakan perkataan maut. Maut ni maknanya habis. Allah ambil nyawa dia, tetapi Allah ambil roh dia, tetapi jasad tinggal di bumi. Dalam kes Nabi Isa, Allah tak guna perkataan maut, tapi Allah kata wafat. Sebab apa? Sebab Allah ambil Nabi Isa AS ni dengan jasad dan roh sekali. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dia akan kembali. Ada pandangan-pandangan lain, tapi kita ambil pandangan yang lebih rajih lah, yang lebih mendekati kepada kebenaran. Sebab ada hadis-hadis yang menyokong perkara tersebut, hadis-hadis sahih yang menyokong perkara tersebut. Wa rafi'uka ilayya, dan angkat kamu ke sisiku. Itu dia. Allah angkat Nabi Isa AS kepadanya. Ini juga dalil bahawa Nabi Isa AS diangkat ke langit dengan satu tempoh. Itu dia. Nanti kelak dia akan datang.
Dan akidah kita sebagai orang yang beriman, orang mengikut ahli sunnah wal jamaah ni, kita berakidah bahawa Nabi Isa AS ni dah diangkat ke langit dan akan diturunkan semula akhir zaman nanti, sebab dia disokong oleh hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Itu sebab kita kata penting sangat, kita kata tadi ikut Allah dan ikut Rasul. Kita ikut Quran dan kita ikut penjelasan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara-perkara yang terutama berkaitan dengan perkara-perkara yang kita tak tahu. Di mana nanti diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Jadi ini sebenarnya pandangan yang paling kuat. Kemudian dia wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkanmu daripada orang-orang kafir. Jadi apa yang dibersihkan, ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan bahawa Allah SWT mensucikan Nabi Isa AS daripada tumahan orang-orang kafir, bahawa Yahudi ni kata baginda ni adalah anak zinar. Nauzubillah. Dan orang Yahudi kata baginda bukan Nabi. Ingat, orang Yahudi tak terima Nabi Isa. Dia terima Nabi Musa, dia tak terima Nabi Isa. Sama macam dia tak terima Nabi Muhammad SAW. Ironinya, orang Nasrani yang pegang kepada Nabi Isa AS, mereka tak terima pula Nabi Muhammad SAW. So sama dia dengan Yahudi juga. Jadi sebaliknya, anak zina, mereka kata Nabi Isa ni anak zina sebab tak ada bapa. Sedangkan Allah SWT emphasize kat dalam Quran ni, Allah bagi tahu bahawa tak ada bapa itu bukan maksudnya anak zina. Dalam kes Nabi Isa, jangan orang lain buat alasan, tak boleh lah zaman ni, tak boleh buat alasan macam tu lah. Tetapi untuk kes Nabi Isa dia berbeza. Seperti mana Nabi Adam AS dilahirkan tanpa ibu dan ayah. Itu Allah tak memerlukan asbab. Asbab tu untuk kita lah, supaya kita tak boleh buat alasan yang pelik-pelik lah. Kita kata tak apalah, biar Allah je yang buat, malah nak usaha lah. Tak, kita kena usaha sebab kita kena ada asbab dan musabab. Tu perlukan kita sebagai manusia. Jadi banyak lagi tuduhan-tuduhan tak benar tentang baginda alaihissalam ini, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang penyokong Nabi Isa alaihissalam ini yang kononnya pada zaman ini terutamanya, mereka tuduh perkara-perkara yang tak benar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nasrani kata baginda itu Tuhan atau anak Tuhan. Ini pun juga disucikan oleh Allah SWT. Sucikan juga bermaksud Allah sucikan baginda dalam kalangan mereka yang menentang baginda. Allah angkat baginda daripada golongan yang hendak membunuh baginda. Itu dia. Kemudian nanti baginda akan diberikan dengan kalangan yang lebih baik daripada orang-orang yang menentang Nabi Isa alaihi salam. Wallahu alam. Kemudian dilanjutkan lagi, waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi apa maksud pada ayat ini? Allah akan tinggikan kedudukan mereka yang mengikuti baginda lebih daripada orang kafir. Mereka yang ikut Nabi Isa AS ni akan jadi ahli syurga dan selamat di akhirat kelak. Apa maksud dia? Apa maksud daripada perkara ini? Kalau kita lihat pada zaman mereka dimasukkan, pada zaman Nabi Isa AS, mereka yang dimasukkan adalah pengikut baginda seperti golongan Hawariyun. Jadi untuk zaman kita adalah pengikut syariat Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Isa AS pun akan ikut syariat Nabi Muhammad juga nanti apabila dia turun ke kerak. Kalaulah Nabi Isa AS ni sendiri dia ikut syariat Nabi Muhammad SAW, maka mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa AS yang sayang kepada fizikal tubuh Nabi Isa AS ini, mereka kena ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam kitab Injil itu sendiri sebenarnya ada tertulis yang apabila Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, semua kena ikut Nabi Muhammad. Jadi kita dapat tahu tentang perkara ini sebab ada disebut dalam surah Shaf. Dalam kitab Injil sekarang tak jelas lah, sebab dia bukan kitab Injil yang sebenar, sebab telah diselewengkan. Wallahu a'lam. Kemudian kata Allah SWT lagi cantik ni, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, setelah Allah kata dia itu diwafatkan, dengan bermakna Allah ambil dia dengan jasad dan roh ke langit. Kemudian Allah kata Allah angkat dia tinggi. Ini bukti bahawa dia itu akan kembali
maksudnya dia belum mati lagi, dia hanya diangkat, bukan diwafatkan, tu bukan masuk mati, tetapi diangkat saja ke langit dengan roh dan jasad. Sebab Allah kata lagi selepas itu, thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu. Bermaksud Allah memberitahu semua orang, bahawa apa? Bahawa semua orang itu akan kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu. Setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit, Nabi Isa akan kembali. Nabi Isa akan menjelaskan atas perkara yang sebenar. Siapa yang ikut Nabi Isa, yang ini mengikut syariat Nabi Muhammad lah. Sebab Nabi Isa dia akan bawa syariat Nabi Muhammad kelak. Dia akan ikut syariat Nabi Muhammad juga. Jadi berdasarkan hadis hadis yang sahih, dia bukan turun sebagai nabi, tapi dia turun untuk lawan Dajjal dan bantu lawan Ya'juj Ma'juj tu. Dan itu nanti kita akan bincang nantilah bila sampai masa dia, atau tuan-tuan boleh rujuk kepada yang lebih pakar. Kemudian Allah kata manusia banyak buat tumahan kepada Nabi Isa ini, kelak semua orang akan apa? Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah tempat kembali. Dia Allah ingatkan semua orang, jin dan manusia, bahawa kita semua akan mati dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan terhadap apa yang kita sediakan untuk menghadapi perkara ini. Fa'ahkumu bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun. Lalu aku akan bagi keputusan tentang apa yang aku perselisihkan. Jadi Allah akan buat keputusan secara amali, secara praktikal. Allah akan pisahkan mana pihak yang benar, mana yang salah. Jadi perselisihan yang ada, terutama atas perkara Nabi Isa AS ni, adalah perselisihan yang hak, antara yang hak dan yang batil. Yang hak, yang benar akan masuk dalam syurga, yang salah akan masuk dalam neraka. Jadi kalau kita ikut hujah yang disampaikan oleh Al-Quran semasa di dunia ini, insya-Allah kita akan masuk syurga. Maka kita kena belajar. Kalau ada kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas tafsir, kita ikuti supaya dia dapat jadi panduan kita kelak. Jadi tuan-tuan, kalau ikuti apa yang kita bawa ni sebagai ringkas-ringkas, sekurang-kurangnya adalah sedikit sebanyak basic yang kita ada, jangan kita tak tahu langsung Al-Quran ni. Kalau tuan-tuan nak belajar lebih, kena belajar kepada ahli-ahli tafsir, orang yang ada ahli tentang tafsir Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, kita terus kepada ayat 56. Sebentar ya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 56. Allah SWT mengatakan bahawa fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka adapun orang-orang yang kafir. Apa jadi kepada orang-orang kafir ni, kata Allah SWT, ayat 56, adapun orang-orang yang kafir, maka aku yakni Allah akan seksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat, dan mereka pula tidak akan beroleh siapa pun yang dapat menolong. Itu dia. Jadi Allah kata setelah dalam ayat-ayat yang lalu, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, di mana Allah menjelaskan bagaimana ganjaran apa yang akan diperoleh Isa AS, maka kini Allah jelaskan balasan yang menanti orang-orang kafir yang melakukan, yang merestukan tipu daya terhadap baginda, serta menjelaskan pula ganjaran yang menanti orang-orang yang beriman. Itu dalam ayat yang seterusnya nanti. Itu dia. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT kata, siapa yang mengaku ikut Nabi Isa AS ni, ataupun siapa yang menentang Nabi Isa AS ni, Allah akan buat apa? Allah akan seksa mereka dengan azab yang amat berat, yang menakutkan. Allah kata fid dunya wal akhirah, di dunia dengan di akhirat. Ini nasib orang kafir. Bermakna kafir kan, kafarah tu dia kambus kebenaran. Dia tahu benda yang benar, dia dah tahu dah. Dia boleh fikir pun kalau dia nak gunakan akal dia yang waras. Semoga Allah lapangkan dada kita. Bila kita minta lapang ni, maksud lapangkan dada kita dengan Islam ni.
Sebab nak ikut suatu perkara yang bertentangan dengan syahwat, bertentangan dengan orang sekeliling bukan satu benda yang mudah. Kalau tidak ada keupayaan yang Allah datangkan daripada dia. Jadi inilah nasib orang kafir kerana kedegilan mereka menolak kebenaran. Ini sebenarnya untuk kita. Kita jangan fikir orang lain saja. Kita kena fikir diri kita. Bagaimana sikap kita dengan wahyu Allah SWT. Bagaimana sifat kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW. Jadi mereka tak hiraukan ilmu wahyu, maka menyebabkan mereka sesat di dunia. Dan tentu saja mereka akan diseksa di dunia dan di akhirat lagi. Di dunia mereka akan dapat apa, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah? Mereka akan dapat seksaan jiwa secara individu dan secara kelompok. Mereka akan dikalahkan dalam peperangan. Hati mereka tak tenang sebab mereka tahu kebenaran tapi mereka tolak. Dalam tidur malam mereka tak selesa sebab mereka melihat Islam semakin naik. Sedangkan mereka tahu itu benar tapi mereka tak sudi nak terima kerana keegoan dan kesombongan. Tak boleh nak berubah. Takut dengan kebenaran. Itu sebenarnya yang berlaku. Pada diri kita, pada masyarakat, kita takut benar nak mengubah adat-adat tu. Sebab apa? Takut nanti orang kata biar mati anak, jangan mati adat. Sedangkan adat yang baik itu boleh diselarikan dengan Islam. Tapi adat yang kepercayaan karut itu boleh dibuang jauh-jauh. Sebab yang kita nak junjung itu bukan bangsa kita, bukan adat kita. Yang kita nak junjung itu agama Allah SWT. Kita dijadikan sebagai bangsa Melayu, Cina, India hanya sebagai ujian kepada kita. Ujian sebenarnya. Untuk lihat kita ini siapa, apa yang kita bawa, dari mana kita datang dan kepada siapa kita akan kembali. Kita tidak akan ditanya tentang bangsa kita. Bangsa kita jelas. Tengok saya pun orang tahu saya Melayu. Tapi adakah saya benar-benar Islam? Akidah saya bagaimana? Hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Itu yang sepatutnya kita kena perjuangkan lebih daripada sepatutnya. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka takkan boleh siapa pun yang dapat menolong. Tiada siapa yang dapat bantu mereka apabila Allah SWT dah buat keputusan. Tak ada siapa. Ramai orang sangka golongan Nasara sangka bahawa Nabi Isa akan tolong mereka. Mereka sanjung baginda. Tapi itu hanya cinta kosong sahaja. Sebab apa? Cinta tidak berbalas kerana cinta tidak didasarkan atas dasar akidah. Itu hanya angan-angan kosong saja menyebabkan cinta itu sia-sia. Kita sayang Nabi Muhammad SAW, tak ikut cara Nabi Muhammad SAW, maka cinta kita sia-sia. Tidak mendapat hasil, tidak mendapat balasan. Tidak apa? Cinta itu tidak berbalas. Tidak diredai oleh Allah SWT. Jadi apa sebenarnya yang kita nak lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kes kita? Iaitu mengikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar sayang fizikal dia semata-mata. Wallahu a'lam. Itu sebenarnya yang kita kena renungkan. Baik. Kemudian seterusnya setelah Allah ceritakan berkenaan apa yang berlaku kepada orang kafir, Allah kata dalam ayat berikutnya, ayat 57, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat maaf. Sekali lagi saya bacakan ayat 57. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya, Allah SWT berfirman apa yang Allah SWT katakan. Dan ada pun orang-orang yang beriman. Dia kena ada beriman. Mana iman? Kita duk kata iman kan. Ada orang nama iman kan. Mana iman? Iman ni bermakna percaya. Wa amal ladzina amanu. Percaya sungguh-sungguh. Kita pergi gunting rambut kedai, orang tu potong, kita percaya dia takkan gunting telinga kita. Atau kita pergi bilik operation, bilik bedah, kita percaya doktor takkan potong jantung kita. Suka-suka hati nak cut saja bagi kita mati. Tak. Jadi kepada Allah SWT tu kita lebih percaya. Kita percaya dengan kewujudan dia, kita percaya dengan keesaan dia, kita percaya dengan kekuasaan dia. Kita tak ragu-ragu, langsung kita sucikan dia daripada perkara-perkara yang mensyirikkan, mempersekutukan dia daripada sesuatu tidak sama sekali, daripada kelemahan dia. Kita tidak ada rasa doubtful kepada Allah, ragu-ragu kepada Allah walaupun sesaat kita sangka baik dengan dia.
Itu maksud percaya. Kita percaya bahawa Nabi-Nabi yang dia bawa ini adalah Nabi-Nabi yang benar-benar datang daripada dia. Kitab yang dia bawa ni benar-benar datang daripada dia. Dan kita tahu bahawa syariat itu adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang dilarang itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita faham perkara tersebut. Itu maksud percaya. Dan percaya saja tak cukup. Kena dibuktikan dengan amal. Amal bukan sekadar amal saja. Amal jahat pun ada. Kena amal yang baik. Wa amilus solihat. Bukan saja satu amal baik. Banyak amal-amal salih. Sebab Allah dah tunjukkan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Allah kata, fayuwaffihim ujurahum. Nampak? Allah guna fayuwaffihim ni, kemudian Allah sempurnakan. Macam wafat tadi kan? Wafat tu Allah sempurnakan umur dengan cara bawa Nabi Isa ni ke langit. Allah sempurnakan, apa kita kata, balasan ujurahum, pahala mereka. Ini diguna sekali lagi kalimah wafat dimasukkan dalam ayat ni, tapi maksudnya adalah pemberian yang sempurna. Balasan kebaikan akan diberi dengan sempurna. Malah akan diberi lebih daripada amalan hamba tu. Kita niat nak buat baik, dia dapat pahala dah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Bayangkan. Bila buat, Allah gandakan. Gandakan. Dalam Quran kan kita bagi tahu gandakan. Bayangkan kita hidup 60 tahun saja di dunia, beramal pun bukan sepanjang masa. Lepas ni dah habis kuliah, pergilah tengok TV pula, tengok cerita apa ada. Ada je urusan-urusan kita dengan dunia, dengan nak main dengan anak-anak dan sebagainya. Nak breakfast lah, apa lagi semua. Tetapi bayangkan, dalam hidup selama kita macam kita pergi kerja lah tuan-tuan. Kita kerja daripada pukul 9 sampai pukul 5. Siapa boleh bagi jaminan kat saya yang 9.5 tu memang buat kerja je? Tak ada. Dalam dunia kita ni pun, siapa boleh bagi jaminan kepada diri kita sendiri bahawa kita ni memang 24 jam ni memang ibadah kepada Allah SWT? Tak, ada masa kita berhibur, ada masa kita buat urusan-urusan dunia, ada masa kita termenung, memikir apa nak berlaku dengan diri kita ni. Jadi bayangkan, dalam 60 tahun kita hidup ni, kita bukanlah beramal sepanjang masa. Tapi, dan bukanlah susah sepanjang masa kan. Ada susah, ada senang, biasalah. Hidup ni umpama roda kan. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi bayangkan tuan-tuan, saya ingat dulu kan, saya belajar mengaji dulu dekat Terengganu dulu, dengan Ustaz Saad nama dia. Dia katakan, apa tu, kita kalau susah ni, berapa tahun kita susah? 60 tahun, kata 60 tahun susah. Kelak ke akhirat hidup selama-lamanya. Kalau kita senang 60 tahun di dunia ni, kalau kita susah ke akhirat, kita susah selamanya ataupun dalam tempoh yang lama. Jadi kita hidup 60 tahun di dunia ni, beramal ni bukan sepanjang masa pun. Tapi kita hidup kat syurga ni selama-lamanya. Kita dapat perkara yang sangat sempurna. Dan Allah SWT kata, dalam ayat-ayat lain, Allah kata apa? Sentiasa ditambah. Dalam hadis Nabi pun ada jelaskan perkara tersebut. Kemudian Allah kata, Allah tamatkan ayat 57 ini dengan cantik sekali. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Sebenarnya menakutkan tuan-tuan. Allah tak suka, Allah kata. La yuhibbu. Allah tak suka. Allah tak suka kepada orang yang zalim. Mana zalim? Letak satu perkara tak betul pada tempat dia. Iaitu dia. Dan zalim yang paling besar ialah apa? Iaitu meletakkan Allah tidak betul pada tempat dia, iaitu mensyirikkan Allah SWT. Letak Nabi Muhammad SAW tak betul pada tempat dia, iaitu mensyirikkan Allah, Nabi Muhammad ni dengan Allah SWT. Tak. Kita mohon doa dan mohon dekat Nabi. Mohon dekat Allah SWT. Kat Nabi nak buat apa? Allah suruh selawat, Nabi suruh selawat, kita selawat. Yang ikut sunnah dia. Tak boleh disamakan langsung Allah dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita sangat mengangkat Nabi Rasulullah SAW ini peringkat yang tertinggi, tetapi masih tidak boleh disamakan dengan Allah SWT. Kerana Nabi itu tetap dikatakan bahawa dia adalah manusia yang membawa risalah Allah SWT. Dia diangkat kerana pangkatnya sebagai Nabi yang akhir zaman, yang penutup kepada segala Nabi. Itu sebenarnya kita kena pegang betul-betul, supaya akidah kita selamat. Supaya kita faham bahawa yang tertinggi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sebentar tuan-tuan.
Okey, kemudian ayat yang berikutnya. Jadi dah habislah berkenaan dengan apa tu Nabi Isa alaihissalam ni. Jadi ayat yang lalu ni berakhir dengan apa penegasan bahawa Allah akan bagi keputusan kepada mereka yang berselisih. Putusan tersebut dijelaskan oleh ayat yang ditafsirkan ini menurut tafsir Misbah. Dia adalah adapun orang-orang kafir maka akan kusiksa mereka. Yang ini setelah penyelamatan Isa AS dan pengagalan tipu daya mereka dengan siksa yang sangat keras. Antara lain pembunuhan, penghinaan, kemiskinan, penyakit dan aneka siksa dalam kehidupan mereka di dunia. Bahkan di akhirat, kata penulis tafsir Al-Misbah, mereka akan disiksa dan mereka tak beroleh penolong. Sedang orang beriman, kerja amal-amal soleh, yakni pada pengikut setia Isa AS dan termasuk kita yang pegang bahawa Nabi Isa AS ini adalah Rasul yang benar-benar datang daripada Allah, maka dia akan memberi mereka dengan sempurna pahala amal-amal mereka. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan bagi pada mereka dengan sempurna pahala amal-amal mereka. Dan Allah tidak menyukai orang zalim, apalagi yang menzalimi, yakni menempatkan Nabi Isa AS bukan pada tempat yang wajar, baik dengan mengurangi kadar penghormatan kepadanya, dengan menilainya manusia biasa, apalagi menilainya anak-anak luar nikah, maknanya anak zina. Jadi tidak juga yang melampaui batas dalam menghormatinya dengan menjadikan dia Tuhan atau anak Tuhan. Demikianlah kisah Nabi Isa AS kami bacakan kepadamu melalui malaikat Jibril AS sebahagian daripada bukti-bukti kerasulannya, dan membacakan azikir dan Al-Quran yang penuh hikmah sehingga segala yang dinyatakan dalam Al-Quran, yang diinformasikan dalam Al-Quran dan diajarkan berada pada tempat yang paling sesuai. Itu yang akan dinyatakan dalam ayat 58 ini. Apa Allah SWT kata? Itu tadi saya bacakan tafsir dalam tafsir Misbah tu. Allah kata, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim." Itu dia yang kita katakan tadi, yang kita jelaskan awal-awal tadi. Demikianlah perihal Nabi Isa yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, sebagian daripada hujah-hujah keterangan yang membuktikan kebenarannya, dan dari Al-Quran yang penuh dengan hikmah, yakni pengetahuan yang tepat lagi sentiasa terpelihara. Jadi segala kisah yang tadi sampai kepada Nabi Muhammad sebagai hujah bagi berhadapan dengan orang Nasrani Najran. Allah dah bagi hujah-hujah kepada baginda dengan wahyu. Bukan sekadar emosi, bukan sekadar kata nak pertahankan diri semata-mata, tetapi dengan maklumat yang lengkap. Kita nak bercakap dengan orang, kena ada maklumat, kena ada fakta. Wa zikril hakim, dan daripada Al-Quran, yang berzikir daripada zikir yang penuh peringatan, yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, yakni Quran. Jadi Quran, daripada Quran ni hujah dia suatu benda yang bijaksana. Jawapan-jawapan yang bernas terhadap pertanyaan dan tomahan daripada orang Najran ni, orang Nasrani Najran ni yang datang nak hujah dengan Nabi Muhammad. Sebab mereka ni memang dididik untuk berdakwah kan. Jadi mereka datang untuk berdepan, berkonfrontasi dengan Nabi Muhammad SAW ni. Jadi dengan mempelajari ayat-ayat ni, sepatutnya orang Nasrani juga tahu bahawa yang apa mereka anuti itu salah. Maka mereka kena balik kepada Islam, mereka akan dapat 2 pahala. Ayat Quran ni dia buka fikiran. Sebab tu di barat berapa ramai orang telah mula kembali kepada Islam, padahal mereka adalah orang-orang yang hebat dalam agama mereka sebelum itu. Jadi ayat Al-Quran ni dia mengandungi nasihat yang bijaksana tentang kebenaran bagaimana nak jalani kehidupan dunia ini dengan baik, dan supaya kita dapat kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat. Maka apa yang kita nak buat sebagai orang yang sedang belajar Al-Quran ini, maka kita sepatutnya ambil pelajaran, ambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Itu sebenarnya. Dan menarik lagi, ayat yang ke-59, InsyaAllah kita teruskan. Allah lanjutkan berkenaan dengan Nabi, berkenaan dengan nak buka minda ni sebenarnya. Keajaiban ni sebenarnya, keajaiban kelahiran Nabi Isa ni jadi persisian yang besar, menyebabkan menjadi banyak golongan orang. Sedangkan Allah kata, "Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun." Itu sahaja sebenarnya. Jelas sekali. Sesungguhnya perbandingan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama je dengan kejayaan Nabi Adam. Allah cipta Adam ni dari tanah, lalu Allah firman kepadanya, Allah jadikan Adam AS, Allah kata apa? Kun fayakun.
Khalaqahu min turab. Tak ada ayah, tak ada ibu. Kalau kamu jadikan Isa ini Tuhan atau sebagai anak Tuhan atau anak Tuhan kerana dia tak ada ayah, ketahuilah bahawa Adam AS tak ada ayah ibu pun. Allah jadi dia terus daripada tanah je. Dia kata perumpamaan dia, contoh dia sama je Isa dengan Adam ni. Sama je. Dua-dua dijadikan daripada apa? Dengan kehendak dia. Qala lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Itu sebenarnya yang Allah nak bagi tahu. Jadi Allah jadikan Nabi Adam ni daripada tanah. Dalam hadis Allah bagi tahu daripada banyak jenis tanah. Baginda dijadikan dalam apa? Dalam setinggi 60 hasta, tak jadi bayi pun, terus besar saja. Nabi Isa masih lagi ada proses-proses seperti kita. Yang ini tak ada proses pun, tak duduk dalam rahim pun. Hanya kata summa qala lahu kun fayakun. Jadi kalau nak kata Tuhan, sepatutnya Adam AS lah lebih layak untuk dijadikan Tuhan. Tetapi tidak. Pada sisi Allah SWT, kejadian mereka sama sahaja, iaitu dengan kehendak Allah SWT. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Wallahu a'lam. Ayat 60. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Jadi Allah kata al-haqqu min rabbik. Ini kita perlu pegang sebetul-betulnya. Kita dengar banyak pandangan. Orang ni dok kata ni, orang tu dok kata tu, orang tu macam ni, orang kelahi kat sini, orang kelahi kat sana. Kita pula sebagai orang pelajar Al-Quran, kita kata kebenaran, yang lain-lain tu aku tangguh dululah. Yang benar ialah al-haqqu min rabbik. Orang lain boleh buat macam-macam pandangan begitu dan ini, tetapi kita nak selamat, kita kata al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Kita kata Tuhan daripada Allah SWT. Jadi kejadian Nabi Isa yang luar biasa itu memang benar. Dan dia memang benar adalah menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Kita tak nampak dengan mata kita sendiri, tapi Allah bagi tahu kita dalam Quran. Maka kita kena terima itu, kata beriman. Dan benarlah baginda itu hanyalah makhluk Allah SWT yang diberi kehebatan, yang diberi kesempurnaan, yang diberi pangkat yang darjat yang tinggi, kemuliaan. Tetapi dia tetap bukan Tuhan sebab kemuliaan itu diberi. Allah SWT dia tidak diberi oleh siapa-siapa. Dia itu memang zat, dia memang mulia. Tetapi hebat mana pun kita dimuliakan, diangkat, diberi, dibelai, dirahmati, diampuni. Itu kita. Jadi fala takum minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali, kata Allah SWT, Allah ingatkan kita, engkau jadi daripada orang-orang yang ragu. Manusia zaman sekarang ni, orang Islam sendiri pun, dia cerdik pandai, dia belajar sampai luar negara apa semua, dia bawa balik fahaman-fahaman yang pelik. Dia akan datangkan keraguan-keraguan. Tuan-tuan baca lah dalam internet, tuan-tuan tengok YouTube malam-malam, ada je nanti iklan-iklan yang keluar yang kata Quran salah dan sebagainya. Maka apa kita nak buat? Apa penangkis kita, apa perisai kita? Kena belajar Quran, kena belajar sunnah Nabi SAW. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan apa masyarakat buat, tak apalah. Yang penting aku ini hamba Allah SWT. Islam tu datang dalam keadaan terasing, maka dia akan kembali terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing, kata Allah SWT. Kalaulah dia benar dari Allah, maksudnya kalau benar dari Allah, maka jangan kamu ragu-ragu. Kalau ragu, tak selamat. Kalimah al-muntarin mana apabila suatu fakta tu jelas. Bila orang dengar, tak ada siapa boleh lawan pun sebenarnya. Tak boleh hujah pun. Kita dengar hujah orang, kita rasa macam alamak, betul ke ni? Jadi kalau kita nak berhujah dengan orang-orang yang mengaku bahawa Nabi Isa ni anak Tuhan semua, mereka akan guna hujah-hujah yang mengarut, sebenarnya hujah-hujah yang mereka sendiri pun tak rasa pegang yang kuat. Sebab kita ada hujah yang kuat, iaitu Al-Quran itu sendiri. Sebab tu Allah pesan siap-siap sekarang. Allah kata jangan ragu-ragu, jangan terpedaya dengan dakwah mereka. Itu sebenarnya yang Allah SWT ajarkan. Sebab Nabi Muhammad SAW pun dalam sirah berhadapan dengan orang-orang ni yang berhujah dengan Nabi Isa AS ni, yang tak setuju dengan versi Al-Quran ni. So Nabi kata apa? Allah SWT jelaskan lagi dalam ayat terakhir yang nak kita bincangkan hari ini, ayat 61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Jadi Allah cerita ke berkenaan ayat 60 ni. Setelah dijelaskan berkenaan ayat 60 tadi, maka Allah SWT suruh kepada Nabi ni, ajar kepada Nabi ni untuk ajak mereka mubahalah. Untuk apa mereka mubahalah? Mereka ini mubahalah sebab tu Allah kata, kita akan jelaskan maksud ni. فَمَنْ هَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Siapa yang bantahmu mengenainya sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, kalau mereka nak tentang lagi setelah kamu dah jelaskan macam mereka, maka tak perlu hujah lagi, tak perlu berdebat lagi sebab hati mereka dah tertutup. Fakul, katalah pada mereka, ta'alau. Kalau macam tu, jom ajak, nata'u abna'ana wa abna'akum. Ajak anak-anak kamu, ajak anak-anak kami akan ajak anak-anak kami dan kamu ajak anak kamu. Nah, ini kalimah terakhir bagi mereka. Ajak mereka himpun ramai-ramai, yang ini di padang awam lah, tempat awam. Panggil anak-anak kamu, panggil anak-anak kami. Ini untuk Nabi Muhammad SAW. Wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Perempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuan kamu. Yang ini bukan anak-anak saja, panggil isteri-isteri kamu. Anak kamu pun kena datang sekali. Bawa saja. Dan ayat ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan menunjukkan bahawa kepentingan kaum wanita juga, di mana mereka juga terlibat dalam kegiatan agama. Tak mereka duduk saja kat belakang, tak ada. Dalam hadis pun kita tahu bahawa wanita terlibat dalam perang pun zaman Nabi. Jadi jangan nak rendahkan kedudukan wanita, jangan kononnya jadi kelas kedua. Tak. Mereka juga ada kepentingan dalam masyarakat, dalam beragama. Cumanya ada tata cara yang tertentu. Tapi zaman Nabi kita lihat mereka menonjol sebenarnya. Summa nabtahil. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ibtihal maksudnya merayu, menangis, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Biarkan Allah tentu mana pihak yang benar. Yang itu sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita belajar dari masa kecil macam lain. Kita belajar Quran Sunnah macam lain. Mana yang betul, mana yang salah? Kita dengar banyak sangat nenek moyang kita duk cakap ni, duk cakap tu, pak kita cakap ni, mak kita kata tu. Kita hormati mereka, kita rendahkan sayap kita. Tetapi dalam masa kebenaran, kita lebih menyayangi kebenaran. So kita minta Allah rayu-rayu. Ya Allah, rayu kepada Allah. Mana yang benar ni ya Allah? Mana yang benar? Jadi itu. Jadi itu sebenarnya yang hendak kita lakukan. Dalam kes ini adalah lebih atas daripada itu, iaitu Allah suruh mereka ni, Nabi Muhammad SAW bermubahalah ni dengan apa? Dengan orang kafir. فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Serta kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Itu kata mubahalah ni, minta laknat pada orang-orang yang menipu ni. Sebab dia telah menyesatkan ramai jenis orang. Sampai sekarang pun mereka cuba nak menyesatkan, bahkan orang Islam itu sendiri ada yang terpengaruh pun. Akhir sekali doa supaya Allah laknat siapa yang salah. Biar nampak mana pihak yang salah di hadapan mata kita. Biar Allah buat sesuatu supaya nampak mana pihak benar. Antaranya Allah akan mematikan pihak yang salah satu ni. Ada yang menarik sebenarnya, mubahalah ni tak berlaku pun pada zaman Nabi. Sebab orang Najran ni, orang Nasrani Najran tak berani pun. Mereka balik. Mereka takut. So mereka kata kalau Rasulullah tu betul Nabi, apa yang dia doa mesti makbul. Maka mereka mengalah dan mereka pulang ke tempat. Dan riwayat juga Nabi ada yang cerita kata bahawa Nabi panggil semua sahabat, isteri masing-masing ke padang, dan ini pasti terjadi kerana mereka sanggup meletakkan nyawa mereka untuk pertahankan Islam. Mereka yakin dengan kebenaran, sedangkan pihak Najran itu tak yakin. Sebab mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang keliru, orang-orang yang sesat. Kalau betul caranya dari zaman ini pun, ramai yang kembali kepada Islam. Yang penting, sebab mereka ni berani dengan Nabi. Nabi dah cakap Nabi ni datang daripada Allah SWT. Nabi dah cakap bahawa aku bawa ni versi yang benar. Tapi mereka cabar Nabi. Maka sebab tu Allah suruh mereka Nabi cabar mereka. Sebab mereka cabar Nabi Allah. Mencabar Nabi, terutama Nabi akhir zaman, bukan suatu perkara yang remeh. Bahkan mereka nak memalukan Nabi. Bahkan mereka nak merendahkan kenabian Nabi. Maksudnya mereka nak kata Nabi ni Nabi palsu. Maka Allah suruh Nabi bermubahalah supaya ditutup percubaan mereka untuk mengganggu Rasulullah SAW. Dan ternyata mereka tak berani.
Wallahu a'lam, sebab dalam hati mereka ada secebis kebenaran. Cuma mereka tutup kerana mereka tak sudi nak ikut pandangan yang baru, pandangan yang benar daripada orang lain yang mereka rasa lebih rendah daripada mereka. Mereka rasa macam Nabi buta huruf. Jadi orang Arab, mereka rasa orang Arab ni rendah daripada mereka dan sebagainya, maka menyebabkan mereka tak mau terima. Kalau itu Yahudi lah. Kalau dalam kes ni mereka tak nak terima ajaran yang baru sebab mereka rasa bahawa apa yang mereka bawa itu telah benar. Itu masalah bila orang ada ilmu tetapi dia tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah, ringkas-ringkas dalam sejam macam tu. Kita dah pun bincang berkenaan bagaimana Hawariyun itu menyokong Nabi Isa alaihissalam, dan Allah bagi tahu bahawa mereka rancang nak bunuh Nabi Isa, tapi pelancangan Allah tu lebih baik. Itu Allah angkat Nabi Isa ke langit, dan kelak Allah akan turunkan dia kembali di akhir zaman kelak. Dan Allah bagi tahu bahawa persisian ini akan diselesaikan kelak di akhirat, di mana Allah akan pisahkan antara yang hak yang batil tu. Bahkan di dunia pun kita dah dapat lihat lagi. Dan itu dah menunjukkan bahawa sebenarnya keajaiban yang berlaku kepada Nabi Isa bukanlah keajaiban pada susuk tubuh itu, tetapi ada keajaiban yang dicipta oleh Allah SWT. Bukan menunjukkan dia Nabi, cuma Allah nak memuliakan, Allah nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah pada Nabi Isa alaihissalam, pada Maryam alaihissalam. Itu sebenarnya itu yang Allah nak tunjukkan untuk orang yang mahu berfikir. Dan pada zaman Nabi, mereka nak rendahkan Nabi, mereka nak tuduh Nabi Muhammad SAW dan pula Nabi palsu, sedangkan mereka, Nabi mereka yang mereka sayangi, Nabi Isa, dituduh Nabi palsu. Sekarang mereka nak kata Nabi Muhammad pula Nabi palsu, sebab mereka nak kata maklumat Nabi itu salah. Maka disuruh Nabi Muhammad SAW ni bermubahalah, dan mereka tak berani sebab mereka tahu mereka dalam keadaan yang salah. Jadi apa kita nak buat? Teruskan percaya dengan apa yang kita percaya. Sebarkan apa yang kita boleh percaya dalam apa saja medium. Sekarang kita boleh pakai Facebook, boleh pakai YouTube dan sebagainya. Kita sebarkan. Siapa yang pandai main TikTok, guna untuk kebaikan, dan pastikan sebarkan yang benar. Jangan sibukkan dengan pergaduhan, jangan sibukkan dengan mencari salah orang lain, tapi sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan cari kesalahan diri sendiri, dan insya-Allah Allah akan beri kita benda yang lebih baik lah. Kita nak tegur orang, kita tegur dalam cara kita mengajar Quran, dalam kita mengajar sunnah. Tak mention nama pun tak ada masalah. Orang yang tertarik, siapa yang nak buka pintu hati ni dengan Quran sunnah ni, Allah yang nak buka. Kerja kita buat kerja sahaja. Akhirnya Allah SWT nanti akan nilai siapa yang benar-benar ikhlas berjuang atas jalan Allah SWT. Dan tentu saja kita pegang Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Kita pegang juga Nabi Musa AS itu Nabi. Kita pegang juga bahawa Nabi Isa AS itu Nabi. Mereka ini adalah orang-orang mulia, orang-orang yang diberi kebenaran dan membawa kebenaran kepada seluruh alam. Dan kita mudah-mudahan kita minta kepada Allah SWT seperti mana Hawariyun minta kepada Allah SWT, supaya kita ini dicatat dalam kalangan orang-orang yang bersaksi kepada Allah SWT. Orang yang termasuk dalam orang-orang yang menjadi saksi, yakni mengaku keesaanmu dan mengaku tentang kebenaran para rasulmu. Wallahu a'lam. Kita katakan tadi, ayat-ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Isa AS itu sama saja seperti mana Nabi Adam AS dan para Nabi yang lain. Dan kejadian itu adalah kejadian yang dikehendaki oleh Allah SWT. Bukan dengan kehebatan dia, tapi dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tak menjadikan dia anak Tuhan, sebab Nabi Adam pun tak ada ayah dengan ibu. Wallahu a'lam. Demikian sahaja saya rasa perbincangan kita untuk pagi ini. Kalau ikut nak lanjut lagi, tetapi kita rasa cukup saja, sebab kita sepatutnya adalah ringkas sahaja, satu muka sekali pertemuan. Dan mudah-mudahan kalau ada salah, tentu sahaja ada salah dan silap, tuan-tuan tinggalkan mana yang salah, ambil mana yang benar sahaja, mana yang tersasul, mana yang bercampur-campur tu tuan-tuan dengan mana yang elok, ambil mana yang baiklah. Saya mohon ampun kepada Allah SWT, dan saya juga mohon maaf kepada tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT kalau ada salah dan silap, kalau ada yang mengguriskan hati, tidak bermaksud atas perkara tersebut, hanya ingin menyampaikan kebenaran atas dasar cinta, kasih dan sayang sesama Islam, sesama insan. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.